Alhamdulillahil qail fasalli li rabbika wanhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada perintah itu dalam bentuk melaksanakan ataupun perintah meninggalkan. Kerana sesungguhnya takwa itu menjadi nilai yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada kemuliaan dari takwa itu dapat dirasai di atas dunia ini, lebih-lebih lagi menjadi penimbang pada ada ketentuan amal nasib kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Kerana itu takwa menjadi suatu perkara yang utama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahawa jangan kamu mati melainkan kamu di atas perbuatan dan amalan yang berteraskan kepada Islam. Sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini telah mula memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahawa penutup kepada bulan ini adalah ibadat haji bagi mereka yang berkemampuan, dan tidak diwajibkan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah oleh kamu akan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah merupakan rukun Islam yang terakhir dalam susunan rukun Islam yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibadah haji ini adalah ibadah yang menuntut segala-galanya, bermula daripada tuntutan pengorbanan dalam bentuk tubuh badan, pengorbanan dari sudut masa dan kelapangan waktu, juga tuntutan pengorbanan dari sudut harta dan juga material. Semuanya dituntut dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Oleh kerana itu, apabila seseorang yang telah menerima panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia perlu membuat persiapan, terutamanya persiapan dari sudut keimanan dan ketakwaan. Kerana mereka yang pergi menunaikan haji tetapi masih lagi mengekalkan kesombongan, maka dia tidak akan dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita bertandang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seumpama seorang yang menjemput kita pergi ke rumahnya. Sesampainya kita ke rumahnya, kita tidak dipandang dan dilayan dengan cara yang sepatutnya. Inilah bentuk penghinaan daripada tuan rumah kepada tetamu yang dia jemput. Perumpamaan ini amat sinonim dengan ibadah haji, kerana hari ini ramai di kalangan umat Islam yang menyahut panggilan ilahi ini masih mengekalkan sifat-sifat angkuh dan sombong dengan sebab-sebab kekayaan, pangkat, kedudukan, harta benda, tanpa mereka melihat bahawa kunjungan ke rumah Allah Ta'ala ini adalah kemuncak kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim Adham dalam perjalanan daripada Madinah Al-Munawwarah ke Makkah Al-Mukarramah untuk menyahut panggilan Allah menunaikan haji,
mengambil masa yang cukup lama untuk sampai, berbanding waktu yang diperlukan pada kadar biasa sekitar 2 minggu ke 3 minggu. Tetapi perjalanan yang begini lama menimbulkan persoalan. Lalu dikemukakan kepada beliau, kenapa perjalanan ia begitu lama untuk sampai ke Baitullah Al-Haram, sedangkan perjalanannya tidak terlalu jauh. Dengan penuh rasa ketakwaan dan tawaduknya, Ibrahim Adham mengatakan, setiap kali beberapa langkah aku melangkah, aku akan bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana aku bimbang sesampainya aku di rumah Allah, aku tidak dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kebimbangan ini wujud di hati jemaah yang akan menjadi tetamu Allah, ataupun keyakinan yang bulat bahawa mereka akan diterima oleh Allah dengan sebab panggilan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka? Justru mereka mengabaikan segala persiapan kerohanian, tidak memohon keampunan dan taubat kepada Allah, masih lagi mengekalkan kezaliman sesama makhluk. Semuanya ini pertanda bahawa kehadiran menjadi tetamu Allah akan menjadi perkara yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun begitu, tidak semua mereka yang berkesempatan untuk melakukan ibadah agung ini. Namun di sana syariat telah menentukan pada hari dan detik dan masa yang sama, di sana ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah, yang juga pada setahun sekali, iaitulah ibadah korban yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, sesungguhnya dirikanlah olehmu salat dan sembelihlah oleh kamu akan binatang sembelihan. Ayat ini menunjukkan keutamaan ibadah korban yang dilakukan saban tahun demi untuk menyatakan kesyukuran dan rasa rendah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai yang boleh berbicara. Sejarah pengorbanan ini diambil dari prakisah Nabi Allah Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Tetapi di sebalik peristiwa agung ini, ramai yang terlepas pandang akan hikmah daripada ibadah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perkara yang utama yang perlu kita faham daripada ibadah korban dan pengorbanan Nabi Ibrahim ini ialah keyakinan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah melalui mimpi nabinya ini, tanpa banyak soalan, tanpa banyak persoalan, Nabi Ibrahim memikirkan bagaimana untuk segera melaksanakan tuntutan dan perintah Allah Ta'ala. Perintah yang pada zahirnya nampak menzalimi Nabi Ibrahim, yang sekian lama menunggu kehadiran seorang cahaya mata daripada 2 perkahwinan, hanya lahir setelah dia memperisterikan Siti Hajar. Lalu ketiga anak ini meningkat dewasa, turun perintah Allah agar menyembelih anak yang amat disayangi ini. Namun sebagai hati seorang hamba, tidak sedikit pun terdetik di hati Ibrahim untuk mempersoalkan perintah daripada Allah ini, sekalipun pada zahirnya nampak seolah-olah perintah ini menzalimi hamba yang begitu dekat dengan Allah. Mari kita melihat kepada diri kita, bagaimana pengorbanan yang Allah minta daripada kita untuk benar-benar meyakini syariat yang telah ditentukan oleh Allah, dengan tidak merujuk hanya kepada pemikiran akal manusia yang singkat ini, tetapi angkara daripada nafsu syaitan, kehendak yang sentiasa mau menentang ketentuan Allah. Maka timbullah persoalan-persoalan, timbullah alasan yang pelbagai untuk tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Keyakinan ini hanya diminta melalui ibadah korban. Apalah sangat jumlah wang yang dituntut daripada ibadah korban berbanding apa yang nak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka mengungkap ucapan yang diberikan oleh Allahyarham Profesor Dr. Hamka rahimahullahu taala ketika dia mengulaskan ayat penginfakan harta ke jalan Allah. Allahyarham Hamka membuat persoalan dengan bertanya, kenapakah hati mereka yang dermawan begitu lapang ketika mengerjakan infak ini? Dia bertanya, kenapa orang yang membelanjakan harta ke jalan Allah begitu lapang dadanya? Sekalipun hartanya hilang, wang yang dia cari semakin berkurang, harta yang ada semakin hilang, tetapi kenapa hatinya menjadi semakin lapang? Dia menjawab, kata Hamka, lapangnya hati si dermawan ini kerana beliau yakin setiap daripada apa yang mereka infakkan itu ada kekayaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang sukar untuk kita bentuk dalam diri kita. Kenapa kesukaran ini berlaku? Pertamanya, kerana kejahilan manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja kisah-kisah para anbiya. Nabi Allah Nuh yang diperintahkan oleh Allah membuat bahtera di kawasan yang tidak masuk akal, di musim yang tidak ada setitik hujan pun, tetapi tanpa sepatah perkataan dia melaksanakan perintah daripada Allah. Ternyata perintah Allah bukan untuk menzalimi sesiapa, sebaliknya untuk menguji sejauh mana pengakuan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.